Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jija Ahmad dan ini Buletin Awani. Satu pertemuan antara Yang di-Pertuan Agong bersama Raja-Raja Melayu dijangka berlangsung hari ini di Istana Negara bagi membincangkan beberapa cadangan yang dipersembahkan oleh kerajaan terutamanya mengenai penularan COVID-19. Menurut sumber, pertemuan khas itu dijadualkan akan bermula pada jam 2.30 petang dan hanya akan melibatkan Raja-Raja Melayu dan tidak akan melibatkan Yang di-Pertua Negeri atau mana-mana ahli politik. Memetik sumber itu lagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mempunyai hak untuk mengisytiharkan darurat, namun perkara itu akan dibincangkan bersama Raja-Raja Melayu. Difahamkan sekurang-kurangnya 6 sultan sudah mengesahkan keberangkatan baginda dan dijangka kesemua Raja-Raja Melayu akan berkenan berangkat menghadiri pertemuan tersebut. Istana Negara dalam satu kenyataan sebelum ini mengesahkan Yang di-Pertuan Agong menerima sembah taklimat Perdana Menteri berhubung cadangan-cadangan yang telah dicapai mesyuarat khas Jemaah Menteri semalam. Dan untuk jam ini, walaupun pengisytiharan darurat masih lagi spekulasi dan tiada jawapan sama ada ia akan diisytiharkan atau tidak, kita mahu memahami dengan lebih jelas perkara ini memandangkan banyak perkara yang masyarakat atau umum belum mengetahui mengenainya. Bersedia di talian Skype untuk bercakap mengenai perkara ini adalah pakar perlembagaan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Prof, terima kasih kerana sudi bersama Buletin Awani. Prof, sekiranya diisytiharkan darurat, bagaimana kita ingin memahami mengenai perlembagaan digantung dan difahamkan hampir semua kuasa kerajaan diserahkan kepada eksekutif yang diketuai Perdana Menteri dan bagaimana pula ia mampu melicinkan pentadbiran di peringkat kerajaan? Ya, secara umumnya kita tahu perkara berkaitan dengan darurat ini disebut di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dan rata-rata ramai menggunakan istilah perlembagaan digantung. Maksud yang dihasratkan dengan perkataan perlembagaan frasa perlembagaan digantung ini ialah akan berlaku ataupun kerajaan dibenarkan pihak Jemaah Menteri Yang di-Pertuan Agong atau Parlimen dibenarkan untuk membuat undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang tidak selaras dengan perlembagaan. Itu yang dikatakan digantung. Tapi sebenarnya bila kita kata begitu, sebenarnya kuasa pihak eksekutif itu diberikan oleh perlembagaan itu sendiri. Dan dengan ini, perkara yang kita perlu fahami ialah apa yang dibuat semasa darurat itu boleh tidak mengikut peraturan atau tata cara yang dinyatakan dalam perlembagaan walaupun kuasa itu diberi oleh perlembagaan itu sendiri. Jadi sebenarnya perkataan darurat ini mungkin akan menakutkan rakyat, ya. Jadi ia perlu difahami oleh rakyat dengan secara keseluruhannya. Yang pertama tentang perlembagaan digantung tadi, bahawa kita masih ada perlembagaan tapi prosedur-prosedur itu boleh diangkat sementara apabila darurat itu diisytiharkan. Tetapi kita perlu ingat bahawa apa yang disebut atau dilakukan semasa darurat itu kemudiannya akan dibentangkan dalam parlimen setelah parlimen itu datang bersidang. Di sini, dia walaupun ia tidaklah akan menjadi satu debat atau perbahasan tentang undang-undang itu, tetapi ia akan menunjukkan kewibawaan kerajaan ataupun Yang di-Pertuan Agong apabila membuat peraturan atau melaksanakan undang-undang semasa darurat itu. Jadi secara ringkasnya, sekiranya darurat ini diluluskan atau dipersetujui, itulah kedudukannya bahawa kuasa berkaitan dengan pentadbiran negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong kalau mengikut Perlembagaan Persekutuan. Jadi di sini timbul, adakah Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Jemaah Menteri? Sebab bila kita isytiharkan darurat, Jemaah Menteri masih ada, Parlimen masih ada tetapi tidak semestinya bersidang dan jadi di sinilah timbul yang ramai yang menyatakan juga bahawa pihak kerajaan membuat keputusan atas nama Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya fikir Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan juga mempunyai peranan supaya memastikan semua pihak semasa darurat itu tidak mengambil pendekatan mengambil memanipulasi perlembagaan atau kuasa yang diberikan oleh perlembagaan itu, maka inilah yang sangat penting untuk
Yang di-Pertuan Agong meletakkan satu penanda aras apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Ini yang menjadi tanda tanya dalam kalangan rakyat atau kalangan masyarakat umum, mengangkat bahawa perlembagaan itu membenarkan semua perkara dilakukan oleh Jemaah Menteri. Tapi sebenarnya peranan raja juga boleh dimainkan di situ supaya tidak ada pihak yang boleh mengambil constitutional convenience untuk mereka sahaja. Ya. Ya, Prof. Jadi satu lagi saya nak tambah sikit. Kalau kita bercakap tentang undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan ini, ramai yang menyatakan begitu. Tetapi kita juga perlu ingat, walaupun kita duduk dalam keadaan darurat, ia tidak semestinya menafikan atau kerajaan tu terus membuang undang-undang yang sedia ada. Maknanya kita boleh lagi berjalan, undang-undang yang sedia ada itu boleh lagi diteruskan. Tetapi ia membuka ruang yang kepada kerajaan untuk bertindak sekiranya tidak mahu. Maka boleh buat, tidak mahu menggunakan undang-undang yang asal ni, yang sedia ada ni, mahu membuat undang-undang baru. Ini dibenarkan oleh perlembagaan. Tetapi perlembagaan tidak menghalang undang-undang sedia ada untuk diamalkan. Dan mahkamah juga boleh memainkan peranan dalam keadaan darurat ini. Jadi dalam keadaan darurat, ia tidak semestinya menghapuskan semua. Tapi cautionnya ialah ia memberi kuasa kepada kerajaan. Ya, Prof. Apa yang boleh rakyat jangkakan sekiranya darurat ini diisytiharkan? Adakah pergerakan mereka akan terbatas, tidak boleh pergi bekerja misalnya, atau darurat ini hanya melibatkan kepada struktur dan proses pentadbiran sahaja? Itu bergantung kepada tujuan dari darurat itu dilakukan, ya, dibuat atau diisytiharkan. Sekiranya tujuan itu adalah jadi apa yang dibuat dalam peraturan-peraturan sekiranya darurat ini diisytiharkan, peraturan atau perundangan itu dibuat untuk tujuan dari darurat itu. Jadi penting untuk diperincikan apakah sebab-sebab darurat itu diisytiharkan. Jadi apabila darurat itu diisytiharkan, maka diletakkan syarat itu ataupun sebab itu satu persatu. Jadi apabila nak buat suatu undang-undang semasa darurat, ia hendak sama ada oleh Yang di-Pertuan Agong atau Parlimen sekalipun, sekiranya Parlimen bersidang secara serentak, ia hendaklah menepati tujuan darurat itu. Jadi kalaulah tujuan, contohlah ramai yang menyebut bahawa tujuannya ialah untuk kestabilan politik. Tujuannya ialah untuk menyekat penyebaran COVID-19. Kalau itu yang disebut dalam pemasyhuran itu, maknanya dia ada satu dokumen nanti yang meletakkan sebab-sebab kenapa darurat itu perlu diisytiharkan. Dan kalau nak buat undang-undang, dia tertakluk kepada sebab-sebab itu. Jadi saya pun tidak boleh meramalkan apakah yang kerajaan mahu letak secara perincinya apabila mereka membuat cadangan untuk memasyhurkan, untuk Yang di-Pertuan Agong memasyhurkan darurat itu. Jadi dia bergantung. Tapi yang pentingnya saya fikir apa yang rakyat mahukan sekarang ialah kita akan lihat apa yang akan dibuat pengumuman. Sekiranya perlu, pada pandangan ke bawah duli, sekiranya perlu, maka sebenarnya rakyat perlu menerima apa-apa keputusan Yang di-Pertuan Agong itu. Tapi rakyat perlukan sekarang ni, saya nampak secara umumnya memerlukan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan dari segi kesihatan. Jadi inilah yang perlu diambil perhatian sekiranya membuat proklamasi darurat. Jadi kita tak boleh nak kata lagi angkatan tentera, anggota tentera ini di employment of angkatan tentera ni kan digunakan untuk menangani darurat. Itu possible kalau tengok apa tujuan itu sebenarnya. Kalaulah contoh 1969 tu tujuan darurat itu ialah untuk memberhentikan riot contohnya. Jadi mungkin deployment of tentera atau pasukan polis secara beramai-ramai itu penting. Tapi jadi itulah saya tak boleh nak buat prediction apakah sebenarnya akan yang berlaku. Possibility itu ada tetapi ia bergantung kepada alasan kenapa darurat itu dibuat. Kalau untuk menjaga kemakmuran ekonomi,
Saya fikir kita masih lagi boleh bebas bergerak. Tidaklah terlalu ketat dari segi pergerakan kita. Jadi kalau diketatkan, tujuan darurat itu sendiri tidak tercapai. Jadi kita tunggu apa yang akan diputuskan nanti. Kita berharaplah sesuatu yang baik nanti.